daripada anjing yang muntah, yang jilat balik muntah dia. Sebab tu kalau kita dah beristeri, dah bagi jam sebagai hadiah pada isteri, ulang tahun yang keempat, nah, jam bagi pada kamu, itu dah hak isteri dah, tak boleh minta balik. Tak boleh, tak boleh. Gaduh macam mana pun itu dia hak dia. Tak boleh, tak boleh ambil orang punya. Ini lah bang ni, ada tu minta balik. Buruk siku tu dalam bab itu lebih buruk daripada anjing yang muntah, dan anjing tu jilat balik muntah. Sebab kita kena jadi bersyukur tuan. Bila kita faham kita bersyukur, Allah akan tambah lagi rezeki. Saya tak ada macam pekerja saya taklah ramai tu tuan-tuan, 12,000 saya pekerja saya 40 orang je. Ya 40 orang saya yang kerja dengan saya. Tapi sistem yang kita buat begitu lah. Kita sebagai majikan kena jaga hati pekerja, kena jaga letihnya mereka, penatnya mereka buat kerja. Sebab tu dalam Islam kata, nak bayar upah kepada pekerja sebelum kering peluh pekerja tu, majikan dah kena bayar kerja. Sebelum kering peluh punya penat buat kerja dia letih, sebelum kering peluh tu bagilah gaji kat dia. Bertahap macam tu. Pasal apa? Pasal pekerja dah banyak berkhidmat kepada kita, pekerja dah banyak berkorban kepada kita. Jadi kalau untungnya banyak, bagilah banyak sikit. Kalau untungnya sikit, bagilah sikit. Begitu. Pendek kata kita bagi. Tetapi dalam bab ini kedua-duanya hendaklah saling faham memahami. Perbelanjaan kena spend berapa, nak simpan berapa, untuk apa-apa emergency keadaan macam mana, semua kena ambil berat. Jadi kalau semua benda kita ambil teliti, semua orang ambil fikir, kita akan jadi lebih memahami. Majikan memahami keadaan pekerja, pekerja memahami keadaan majikan. Maka saling hormat menghormati tak adalah jadi masalah. Yang pentingnya pendapatan tetap kita dah ada. Imbuhan-imbuhannya itu kita fikirkan kemudian. Jangan letakkan imbuhan itu sebagai asas. Tengokkan dulu yang hakiki. Hakiki ni clear, tak pernah miss. Alhamdulillah. Kalau boleh biarlah tak pernah miss sampai kita mati. Kemudian imbuhan-imbuhan lain atas kerja, atas keuntungan bersama, atas suasana bersama, yang ni yang majikan kena perhati tengok. Ada masanya banyak, ada masanya sedikit. Dan yang ni pula pekerja kena ambil faham. Jangan duk tekan, akhirnya jadi bergaduh. Bila bergaduh, lingkup tuan. Bukan semua orang suka tengok sesuatu benda berjaya. Ramai orang nak tengok lingkup, ramai nak tengok lingkup. Penghasut ni ramai. Bila jatuh tuan-tuan, yang menghasut dia bukannya tolong kita, dia tepuk tangan lagi dah. Jadi kita tidak mahu jadi macam itu. Sebab tu saya katakan tadi, kedua-dua belah pihak kena ambil berat. Tambah kita sekarang ni berada di hujung-hujung tahun, maka banyak orang yang duk ambil kerja macam-macam sebab nak menentukan kedudukan kadar akhir tahun, bonus dan sebagainya. Tak salah tuan-tuan, kerja bukan salah kerja macam tu, tetapi jangan sampai kepada mengabaikan tanggungjawab kita. Tak salah kita nak mengajar kedudukan kita macam mana, silakan berusaha. Berusahalah sungguh-sungguh, tapi jangan sampai lupa yang halal menjadi haram. Sampai kita tinggalkan ibadat kita, meninggalkan ibadat khususiah kita, meninggalkan ibadat yang wajib kita, semata-mata nak ambil sesuatu benda yang menjadi target kita. Yang ni yang jadi masalah. Dia ambil sampai melampaui had. Yang ni yang Nabi kata yu'ma wa yusam. Bila kamu dah ambil sesuatu benda melebihi had, kamu akan jadi buta dan pekak. Kamu akan jadi buta dan pekak bila kamu mencintai lebih daripada had. Dalam Islam dia nak mencintai sesuatu, dia ada had. Yang tak ada hak mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul tu silakan cinta. Tetapi mencintai manusia, mencintai kerja, mencintai apa benda pun dia ada hak. Jangan sampai melangkaui sesuatu benda yang Allah Ta'ala larang. Jangan sampai menipu semata-mata nak dapatkan ranking yang bagus. Jangan sampai menadu domba, menghasut orang sebab nak dapatkan nama yang bagus. Jangan sampai menindas kerja orang lain, mengatakan kerja ni aku punya sebab kita nak dapat imbuhan yang lebih besar. Yang ni yang tidak jadi cantik pendapatan kita itu. Sebab tu saya sebut dalam TV baru ni, dalam rancangan Salam Baitullah, saya kata kita dah pergi Mekah. Mungkin sekali, mungkin dua kali kita buat haji.
Kemudian kita nak pergi lagi haji. Buat apa lagi pergi haji? Sedangkan ramai lagi orang yang terpaksa menunggu sistem kota untuk pergi haji. Bukankah kita dah pergi haji? Cukuplah bagi orang lain pula. Adakah kita sanggup pergi keliling tawaf pada Kaabah, Sa'i, Melota dan sebagainya? Dalam hati kita rasa tenang ke? Aku pergi ni atas kota orang lain. Patutnya aku tak payah pergilah. Aku dah pergi sekali, aku dah pergi 2 kali. Wajibnya cuma sekali. Bagilah orang lain pula rumah ngapiak yang tu motong getah dah 30 tahun. Dah kumpul duit tiba-tiba umur 60, tabung haji kata 2030 baru sampai. Tu ada 20 tahun lebih lagi. Silap-silap postman tu pergi hantar kat kubur. Dia marah nama anak baik kita bagi peluang dekat mereka. Sebab itu dalam buat ibadat pun tak boleh kita menindak orang untuk mencapai matlamat kita. Sebab itu dalam Islam tak disuruh kita ni bertolak-tolak nak cium Hajar Aswad. Bertolak-tolak tiap upah lagi. Upah badan tegak 2 orang hang bawa ke Hajar Aswad. Macam mana pun kau nak cium juga. Upah 200 rial. Dia kepungnya, ditolaknya, pak kepala kita. Dia setuju, tak cium, tak cium. Kemudian tarik pada dia, usung kita balik. Subhanallah. Islam tak suruh macam itu. Dalam ibadat khususiah pun Islam tak disuruh macam itu pada kita. Sama dalam ibadat kita di sini, rezeki masing-masing. Yang pentingnya ikhlas tuan-tuan. Rezeki ni bukan bos bagi. Rezeki ni bukan jabatan pejabat kita bagi. Rezeki ni Allah bagi. Kalau tuan-tuan kerja di sini ikhlas, kalau tuan-tuan kerja di sini baik, Allah yang akan nampakkan. Tak, rezeki apa yang kita nak bagi, Allah nak bagi kita tak tahu. Yang penting aku kerja ni ikhlas kerana Allah. Aku nak cari rezeki untuk anak isteri aku nak buat kerja ni untuk masa depan aku. Ini hari-hari tua aku, untuk kebajikan aku. Yang lain-lain ni aku serah pada Allah. Sebab tu kita tidak perlu membodek untuk naik. Kita tidak perlu memijak untuk naik. Kita tidak perlu meninggalkan benda yang wajib untuk naik. Biar berjalan elok-elok je. Biar ia berjalan dengan begitu baik, insya-Allah Allah ni Maha Adil, Allah akan bagi mengikut keadaannya. Yang paling penting daripada laporan tahunan itu ialah laporan yang akan kita hantar setiap hari kepada Allah Ta'ala. Yang ni dipanggil sebagai ma'arij. Laporan setiap hari ni. Setiap hari ni tuan-tuan, Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj. Sekali naik ke Mi'raj, nama dia Mi'raj. Sekali naik, sekali turun. Kalau banyak kali naik turun, nama dia ma'arij. Malaikat bawa apa yang kita buat ni, malaikat lapor. Perbuatan itu dipanggil sebagai ma'arij. Macam kita sekarang ni sedang belajar ni, malaikat naik turun sekarang ni. Macam kita berada dalam majlis ilmu, malaikat naik hantar laporan. Siapa yang datang? Pak P.O. datang, Mak Lun Tipah datang, Pak Ma'e datang, Haji Din datang. Semua naik. Apa yang kita buat, semua dia naik. Laporan tu sampai. Haji Din menulis, Kak Lat menulis, Haji P.A. diri, Haji Din tidur, semua dia naik. Dia tulis apa yang kita buat. Yang inilah yang laporan yang akan dipakai di hari kiamat. Yang sangat-sangat kita kena ambil berat. Takut laporan kita tak cantik di hari kiamat. Takut bonus kita di hari kiamat kurang daripada orang lain. Yang inilah sebenarnya yang menjadi ketakutan kepada kita. Sepatutnya yang menjadi target kepada kita yang inilah. Malaikat di belah kanan kita satu, belah kiri satu. Semua seorang ada 2. Semua ada 2. Dan malaikat ni tuan-tuan, dia hanya berhenti mencatat bila 3 benda. 3 benda dia berhenti mencatat. Bila kita tidur. Bila kita tidur, malaikat tak tulis apa yang kita buat. Misal kalau saya tidur waktu kerja, ada tulis dulu. Belah sini tulis cuai, bohong, gaji buta, dia tulis. Dia tulis tuan-tuan. Jangan kata tulis Habilah pula. Ya saya ambil kerja, saya tidur kerja pula. Kalau tahan orang lain tekan mata, tidur pula. Dia tak mencatat perbuatan dosa yang kita buat bila kita tidur. Dia tak tulis. Sebab tu dalam tidur ni tuan-tuan mengigau kan, tuan-tuan apa kan, dia tak tulis sebab tak jadi. Itu maksud dia. Maksudnya waktu tidur tu kalau tuan-tuan ceraikan isteri tak jatuh. Itu maksud dia. Tak jatuh masa tidur. Ya. Yang kedua, yang waktu gila. Gila dia malaikat letak pen
Sampailah dia siuman baru dia pakai balik. Sebab tu untung jadi orang gila.